والهدى من لساني يفقهوا قولي. Right, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, okay. Seperti yang saya beritahu semalam, hari ni kita nak tengok sedikit tentang kita punya software, okay, yang kita akan gunakan untuk kita pakai sepanjang semester kita lah. Alright, okay. So, minta semua orang boleh pergi ke web browser masing-masing dan boleh type BandLab lah, seperti link yang saya bagi semalam tu. Right. Semua dah register dah? Dah. Dah register? Dah. Alright, okay. Boleh buka dulu. Sekejap saya share screen. Right. Ada keluar tak dekat awak punya screen? Ada, sir. Alright, okay. Ada, sir. Right. Sir. Ya? Yang tu website apa sir? Maaf sir sebab yang semalam saya tak masuk kelas. Oh, kejap saya bagi link. Okey sir. Sorry sir. Alright, tak apa. Siapa yang tak dapat link semalam boleh tengok kat chat room Saya ada tinggalkan dia punya link. Okay. So you kena pergi kat website dia dan you guys kena sign up dululah. Alright, okay, sign up. Ada yang dah download tak? Ada tak yang dah download? Maksudnya you install kat PC you. Tak ada? Belum. Ya, Alif. Tak ada lagi sebab baru tahu Okay, tak apa. Saya tanya yang lain. Kok ada yang dah tu kan. Alright. Okay, tak apa. It's okay. Alright, okay. Boleh kita mula? Boleh, sir. Alright, okay. Boleh, sir. Alright, okay. So, ini adalah interface saya punya page lah. Alright, okay. So, page whenever kita dah sign up, okay, dia akan bagi you basically interface sama macam Facebook lah. Okay. Sebab kenapa dia bagi interface sama macam Facebook? Sebab BandLab ni is not just a software untuk kita guna, tapi a platform in which whenever you have created your song or your music, you can post in this interface, in this page, in which other people that inside the same platform will notice that you already post your new music or your new sound. So at least whenever we post our music, people will notice, then people maybe might gonna grab your sound for their project or for their music arrangement or something else. Alright, okay. So in the same things that whenever we have enter this page, kita juga boleh add on lah. Kita boleh follow. If let's say you look through on the right hand side of the page, kita nampak ada orang ataupun people yang kita boleh follow lah. Kalau macam for example, if you kenal 2-3 orang ni, then you guys boleh follow ataupun you guys boleh refresh, then they keep refreshing lah. Okay, so maksudnya dia akan bagi tahu kita apa orang ada dan sebagainya lah. Okay, yang di tengah-tengah ni adalah kita punya new feeds lah. Kita punya feeds lah, apa benda yang saya ada follow somebody, so dia akan keluar in the middle. Sama exactly macam Facebook. Okay, it's not just a software, but basically it's a platform untuk kita post whenever with things that kita ada created, song, music and so on. So at least people will notice that kita ada music that can kita share dengan orang lah. Alright, okay. So kalau tengok dekat atas tu, on the top hand side tu, okay, kita ada kita punya feed,
kita ada kita punya explore, okay, and then kita ada kita punya library. Okay, tadi yang first one is adalah kita punya feed. Dekat feed ni adalah kita punya first lah. The second one adalah explore. Explore ni you guys boleh explore sendirilah. You guys boleh pilih what kind of genre music that you guys wanted to follow, what kind of things that you wanted to hear, okay, and then you guys boleh join dia punya creator punya connect lah. If let's say you into music, then you guys boleh follow up. So there was a lot of artists, a lot of people that create music. Some of it just create music for themselves, some of it they create music for making money and so on. You guys boleh tengok kat sini. Alright, okay. Basically a lot of people creating music lah. Okay. And then the last one is library. Okay, library ni adalah di mana apabila kita buat kita punya projek, apa jua yang kita create, okay, semua akan store dekat dalam library secara cloud based. Okay. So that means if let's say kalau saya tekan create yang sebelah kanan ni, this right hand button ni, okay, once saya tekan create, saya letak je dia punya nama, automatically dia akan save. So that means dia tak akan ada possibility untuk you punya file tu hilang, agak susah lah. Melainkan if let's say in the middle of something ataupun out of nowhere suddenly you punya internet connection lost ke dan sebagainya, itu possibility untuk you punya file save tu tak ada, tinggilah. Tapi normally if let's say you punya internet connection stable, tak ada masalah, insyaAllah dia akan save lah. So these are all the file yang pernah saya created sebelum ni, since saya pakai 2020. Okay, grow up nanti yang tahun lepas lah benda ni. Okay, ni saya guna waktu yang kita dah start buat kelas online lah. Alright, okay. So this semi project, ini my project. If let's say if I do some collaboration, you guys boleh pergi tab collaboration, music yang saya suka, ataupun ada deleted punya project lah. If in case saya delete saya punya project. And then dekat sini ada album. Kalau saya create saya punya own album, saya juga boleh buat playlist. Saya juga boleh create saya punya band. Band maksudnya kalau saya ada 2-3 orang yang saya nak collaborate dan sebagainya, saya boleh create saya punya band, ataupun saya create saya punya own community, ataupun saya join new community lah dalam kita punya band lab session ni. Alright, okay. So itu ada dekat dalam library. So untuk masalah jikalau kata tiba-tiba saya punya space dalam saya punya hard disk penuh lah, tak risau, dia tak akan hilang. Maksudnya sekarang ni kalau awak menggunakan komputer peribadi sendiri, awak buat, tiba-tibalah awak balik kampung ada emergency, tiba-tiba awak nak saya dia bagi task untuk awak siapkan. So you guys boleh pergi kat mana-mana tempat yang ada internet browser. Tak kisahlah you pakai Chrome ke, you pakai Mozilla Firefox ke, you pakai Safari ke, you buka saja, you type BandLab, you log in dan you punya file semua ada. Dia memang tak save kat komputer dia save dalam kita punya profile. So jadi insya-Allah ini salah satu features yang memudahkanlah awak untuk kita nak deliver dan untuk kita create kita punya music throughout this semester. Should be okay lah. Alright, okay. Okay, boleh? Boleh? Semua boleh? Boleh dah. Okay, alright, okay. Boleh. So kita ada kita punya feed, explore ni, lepas tu search ni, bolehlah kalau you nak search apa-apa, kalau you guys nak search, you guys boleh search. Lepas tu kita ada notification punya button dan kita ada message dan kita ada kita punya profile. Now what you guys to do is go to create button, this plus create ni, this red button. Klik pada create button tu and then they will guide you into another page. Alright, okay. You guys akan dapat this kind of punya interface. Okay, cuba klik dulu. Dah. Okay, ada tak? Dapat tak macam saya? Dapat. Alright, okay, alright. Okay, sebelum saya continue, boleh saya tahu tak, sebelum kita, you guys ambil subjek pendidikan audio ni, ada tak sebelum ni you guys belajar sound,
menggunakan software-software lain? Pernah tetapi yang bodek-bodek macam tu je. Ya, apa? Boleh share tak? FL Studio. FX Studio, alright, okay. Itu salah satu software yang bagus jugalah tu sebenarnya. Okay, FX Studio. Okay, lain? Ada tak sebelum ni? Try ke ini first subject audio? GarageBand je. Okay, ada yang tadi cakap GarageBand. Ya, Afiq tadi, apa dia Afiq Azman? Tak, saya cakap GarageBand. Oh, GarageBand. Khalif tadi? Khalid? Saya baru first time. Oh, baru first time. Yang lain sebelum ni ada tak ambil subjek ni, subjek audio? Saya rasa tak ada, saya rasa ini satu-satunya subjek audio untuk awak punya diploma kan? Tapi tak silap saya dulu masa saya SEM 2, ada subjek pendidikan audio tapi tambah visual. Okey, audio visual. Okey, yang lah. audio visual tu guna software apa? Saya rasa pakai software tu. Jadi ada apa tu? Adobe Audition. Tak silap saya. Adobe Audition Adobe Audition. So Adobe Audition tu awak ada belajar lah? Belum lagi. Itu saya sikit. Belajar sikit-sikit. Apa tadi Syawal, belajar sikit-sikit ke ataupun memang tak belajar langsung? Kiranya macam nak buang noise semua tu ada lagi kita belajar. Basic lah, buang noise, potong, lepas tu save, bubuh effects macam tu lah. Okay, right. Adobe Audition ni power kat software ni sebenarnya. Satu software yang level-level yang orang nak create buat music, nak buat mastering semua menggunakan Adobe Audition lah sebenarnya. Okay. So maksudnya sebelum ni dah pernah belajar lah sound tapi tak sedetail lah, betul Betul sir. Alright, okay. Tak apa. No worries. Okay. Okay. Dalam software ni, apa yang kita akan belajar adalah kita bukan belajar sekadar untuk kita nak edit, kita nak potong dan sebagainya. Tetapi dalam kita punya software ni, kita akan belajar macam mana kita nak create music. Okay. Selalunya kebiasaannya macam you guys ambil satu music, you guys potong dekat part mana-mana you guys nak, and then you guys pakai part tu. Ataupun you guys ambil mana-mana dalam soundtrack, you potong-potong, apa tu you guys pakai part tu. Tapi you guys tak pernah terfikir macam mana setiap satu instrumen tu di-combine daripada satu instrumen, naik pergi satu instrumen jadi 2, naik jadi 3, naik 4 jadi 5. Lepas tu jadikan satu music yang itu adalah menjadi hak milik you sendiri. Sebelum ni mesti ada antara you guys yang ni yang memang ada yang suka post video, lepas tu you guys pakai soundtrack orang. Tiba-tiba bila upload kat Facebook ke, upload dekat YouTube ke, tiba-tiba keluar notification mengatakan you kena copyright strike. Okay? Copyright strike tu maksudnya you pakai orang punya tanpa meminta permission, ataupun you guys tak boleh appeal dia punya copyright lah daripada original owner dia tu. Okay. Macam mana benda tu terjadi? Dia boleh terjadi adalah sebab kita menggunakan muzik orang lain. Okay. So untuk software ni kita akan belajar macam mana kita boleh create kita punya own music yang di mana kita tak akan ada isu copyright strike later on nanti. So semua kita akan belajar dalam ni lah. Boleh saya tahu tak masa yang awak belajar Adobe Audition tu, Syawal Adobe Audition, ada tak belajar macam mana nak buat voice recording? Ada buat voice recording lah Ada. Okay, alright. Okay. Tadi Khalif ada bagi tahu juga awak tadi cakap awak ada guna GarageBand Bukan saya. Sorry. Afiq tadi, Afiq Azman. Yes. Guna GarageBand GarageBand dekat Mac ke GarageBand kat iPhone? Kat iPhone. Dekat iPhone, alright. Okay. So itu adalah satu software yang bagus jugalah untuk kita main dengan muzik lah. Okay. Selalunya GarageBand kat iPhone ni selalunya orang guna nak buat ringtone, betul Betul. Betul. Guna untuk. Tapi sebenarnya GarageBand tu power sangat-sangat power. GarageBand yang ada dekat iPhone
GarageBand dia ada 2 version. Satu yang desktop punya version, yang Mac punya version. Satu lagi adalah iPhone ataupun iPad punya version. So kalau you guys dapat yang iPhone punya version ataupun iPad punya version, itu memang sangat-sangat powerful. Dan sama, GarageBand tu sama macam yang BandLab ni. Alright, okay. Nanti awak tengok nanti awak akan perasan lah dia punya similarity antara kedua-dua software ni lah. Alright, okay. Okay, straight head into kita punya menu ni. Oh, ada orang masuk. Sekejap sorry. Alright. Okay. Straight head into kita punya menu ni. Kalau kita mula-mula kita buka, kita ada 6 button yang kita boleh klik. The first one kita ada instrument. The second one kita ada voice and audio. Third one kita ada drum machine. Lepas tu kita ada gitar, kita ada sampler dan juga bass. Setiap satu ni ada dia punya functionality masing-masing. Okay, the first one ni. Okay, instrument ni. Okay, dekat instrument ni, whenever kita klik ni, nanti dia akan create satu timeline ataupun satu track yang di mana dia akan sediakan instrumen kepada kita dan kita boleh select what kind of instrument yang kita nak guna untuk kita cipta kita punya lagu. Alright, okay. So far dalam BandLab ni, most likely every single each instrument yang ada dekat market tu memang dah didigitalkan dalam software ni. So you guys tak payah nak look through, pergi cari plugin ke apa benda, semua tak payah. Basically almost semua semua instrumen memang telah didigitalkan dalam kita punya software. So you guys boleh pilih what kind of instrument yang you guys nak dan you guys boleh start to compose you guys punya own music. Okay, ini yang the first one. Kejap lagi kita akan try yang the first one ni. Okay. Yang kedua, kita ada voice and audio. Okay. Voice and audio tu, dia basically apa yang awak nampak pada gambar rajah tu pun dia dah memberitahu lah. Dia memerlukan mikrofon dan dia sendiri dah bagi tahu dia adalah voice dan juga audio. Kenapa dia voice dengan audio? Kenapa dia tak voice saja? Sebab dalam kita punya subjek bila kita buat audio berkaitan dengan audio, kita bukan sekadar untuk merekod kita punya voice semata-mata. Kita juga boleh merekod audio. Rekod audio tu seperti apa? Kita nak rekod bunyi sungai, kita nak rekod bunyi angin, kita nak rekod bunyi letupan, kita nak rekod bunyi kaca pecah dan sebagainya. Benda-benda tu yang akan boleh dikombainkan. Kadang-kadang awak perasan tak? Ada setengah-setengah muzik yang digunakan ataupun setengah-setengah muzik yang dilahirkan oleh artis-artis ni. Awak perasan tak? Ada setengah-setengah kata tiba ada dengar bunyi loceng. Lagu dia ting ada dengar bunyi loceng. Ting ada dengar bunyi loceng. Kadang-kadang ada dengar bunyi pintu tutup. Dia buat macam tu. Macam-macam bunyi. So kadang-kadang dia bukan sekadar instrumen semata-mata. Kita juga boleh combine both audio dalam kita punya music composition untuk menghasilkan satu lagu lah. Okay. So bila kita cakap voice dan dengan audio tu, maksudnya kita are preparing to record kita punya voice or kita nak record any audio yang kita nak masukkan dalam kita punya composition later on. Alright, okay. Yang the third one ni, kita ada drum machine. Drum machine ni adalah satu mechanism yang di mana dia create dia akan bagi awak satu, macam mana saya nak bagi tahu pernah dengar tak kita panggil tapping machine? Tap machine. Sekejap saya tunjuk sampel. Sekejap. Pernah tengok tak tapping machine? Tapping machine. Sekejap saya ni. Pernah tengok tak ni? Tak nampak pernah tengok tak ni? Pernah tengok tak ni? Pernah macam ada orang buat remix kan. Ini sebenarnya nama dia bukan tapping machine tau. Tapi saya lupa nama dia. Tapi yang kita boleh Launchpad.
Launchpad, Kalau tak betul. silap lah. Betul. So dia sebenarnya ada banyak buttons. Yang ni standard dia ada apa tu 3x4. Okey, sebenarnya dia banyak. So setiap satu ni kita dah assign. Setiap satu ni bunyi dia apa-apa. So apa kita nak buat? Kita tekan tab je. Kita tekan tab back situ. So bunyi tu akan keluar. Kita nak off, kita off kan lah. Sekejap saya cuba try tengok ke saya off dia punya sound. Oh, saya off dia punya sound. Okey dah. Saya tekan atas ni. Sekejap. Saya turunkan supaya orang nampak. Okey. Okay, so benda ni semua telah di-assign. Kerja kita adalah tekan tab je. So cara dia lebih mudah lah untuk kalau kita nak create sound. Dia kebanyakannya kalau perasan ramai artis dah start buat macam ni. Dia orang assign a single instrumen dekat satu. So apa dia orang buat? Dia orang tap dan dia orang combine dalam masa tu dia orang record. So dia akan jadi satu music. Ni macam very fast cut punya nak buat music lah. On the way nak pergi studio ke, on the way dalam kapal terbang ke, dalam kereta api ke, dia orang start lah buat dia orang punya own music dan sebagainya. Ni. Kalau siapa yang menggunakan ni nak try, My name is Harry, this is Rec Room, and let's nama apps ni tak silap saya. explore the Sorry, apa nama apps ni Saya Sekejap. Nama apps yang saya pakai tadi ni adalah untuk iOS Siapa pakai iOS, iPhone ke ataupun iPad, you guys boleh type dekat you guys punya App Store, nama dia DPM. DPM. So you guys boleh try out lah benda ni. Sangat-sangat recommended lah kalau you guys nak try untuk orang kata apa, play around dengan music lah. So dia features dia sama juga dengan yang tadi tu, yang dengan kita punya yang drum machine tadi tu. Sama juga features dengan yang drum machine ni. Okay. Dia ada juga tapi dia taklah orang kata apa, semudah kita menggunakan iPad. Sebab iPad ataupun iPhone kita boleh tap menggunakan finger. So dengan menggunakan ni you have to tap menggunakan you guys punya mouse lah. So maksudnya mouse dia boleh input satu dalam satu masa sahaja. Kalau macam for example kita menggunakan iPhone ataupun you guys punya phone sendiri, kita boleh tap dengan lebih laju lah berbanding dengan kita menggunakan mouse. Nanti habis kelas ni cuba you guys try out yang ni. Kalau yang untuk Android saya tak sure dia punya software apa, cuba try kukuk kalau ada dalam you guys punya Google App Store. Nama dia adalah DPM. Okay. Alright, itu yang ketiga. Keempat, kita ada gitar. Okay, gitar ni adalah di mana jikalau siapa-siapa antara you guys yang memang ada gitar elektrik ataupun gitar biasa, gitar kapuk ke dan sebagainya, dan kita boleh connect kan kita punya wire, okay, electrical cord tu, terus sambung ke dalam kita punya laptop. Okay, kalau laptop awak ada 3.5 punya jack, yang headphone jack tu, okay, boleh connect ke 3.5 headphone jack, dan kita boleh convertkan kita punya speaker laptop tu jadi amp. Okay. So kalau siapa-siapa yang bermain muzik, dia akan tahulah kalau macam for example jikalau kita ada gitar bass dan kita ada gitar elektrik, selalunya sebelum kita sambung kepada kita punya speaker ataupun kita punya sound output, kita akan ada kita akan pass through satu benda yang dikenali sebagai, ada orang sebut gadget, ada orang sebut effects. Betul? Ada sini yang main gitar elektrik? Ada yang main gitar elektrik? Tak ada? Tak ada yang main gitar? Tak ada semua main PUBG dengan Mobile Legends Kapuk otit. Boleh. Okey. Tapi ada gitar kapuk yang boleh cucuk dengan elektrik kan? Maksudnya kita nak sambung pergi speaker ada kan? Tapi gitar kapuk dia tak pakai dia tak pakai effects lah. Okey. Tapi gitar elektrik kalau macam for example kita nak masukkan, sebelum kita nak combine kan tu, kita akan masuk dia dalam satu mesin. Mesin tu kita panggil sebagai effects ataupun
gadget. Okay, so gadget tu setiap satu bunyi yang kita nak tu dia akan jual separately lah. So tapi bila kita masuk dalam software ni akan bagi semua effects. Jadi kita tak payah buang duit untuk beli, kita masukkan cucuk je gitar elektrik dalam ni, kita terus boleh main dan kita terus boleh record. Maksudnya awak tak payah ambil mikrofon, buat live, petik gitar, benda tak. Sound gitar tu dia terus masuk dalam awak punya ni. Jadi awak akan dapat very clean punya lah. Very clean punya kita punya sound lah. Alright, okay. Lepas tu yang bawah ni kita ada sampler, okay. Maksudnya kita boleh ambil mana-mana music, kita boleh tukarkan dia jadi sebagai instrumen, okay. Ini pun biasa. Dan yang bawah ni untuk bass ni sama juga macam gitar atas tu, gitar elektrik, kita boleh combine dan kita boleh jadikan kita punya laptop ataupun kita punya komputer punya speaker sebagai gitar kita punya speaker lah. Tapi syarat dia mesti cucuk dekat yang 3.5 punya headphone jack tu. Yang untuk yang kita dengar headphone jack kan, selalu kalau laptop awak kat belah kanan atau belah kiri kan ada 3 lubang warna hijau, merah dengan orange. Tak hijau, merah, orange, ada hijau, merah, biru, something like that lah. Sebab setiap laptop dia punya colour dia different kan. So nanti you guys boleh try out benda tu. Alright, okay. Alright, okay. Semua okay? Boleh? So far okay? Okay, sir. Alright, okay. Yang baru masuk tadi. Sir. Alhamdulillah. Yang baru masuk tadi. Ada yang baru masuk tak? Yang baru masuk tadi faham tak? Faham, sir. Boleh follow Boleh. Alright. Okay. Alright, okay. So kita nak tengok yang ni dulu. Instrumen yang the first one ni. So apa saya nak you guys buat, klik je pada yang instrumen ni. Yang the first icon yang warna hijau ni. Klik je. First icon yang warna hijau ni. Nanti you guys akan dapat this kind of punya interface. Okay, ada tak? Ada, sir. Ada, alhamdulillah. Ada. Semua orang ada Ada. Right, okay. Alright, okay. Whenever bila kita klik pada instrumen tu, dia akan bawa kita pergi ke interface yang di mana dekat sinilah kita akan mula untuk compose kita punya sound. Okay, macam saya bagi tahu tadi, sebab kita choose instrumen, so apa yang dibuat, dia akan bagi kita satu track dan bawah ni dia akan bagi kita satu instrumen. Ini sebenarnya memang instrumen lah. Okay, basically instrumen lah. Tapi sebenarnya dia tak bagilah kita, kalau macam kita pilih gitar, dia tak bagilah kita gitar. Ini sebenarnya kalau dalam real life kita akan panggil benda ni, yang bawah ni, ini adalah sebagai synthesizer. Okay? Synthesizer ni kalau macam awak tengok dekat kedai-kedai music, dia ada jual macam satu keyboard panjang tau. Kalau pelik, kenapa kedai muzik ni banyak gila keyboard? Itu bukan keyboard. Memang ada orang asal panggil keyboard. Tapi dalam keyboard tu, dia ada macam-macam jenis instrumen lah yang kita boleh tukar. Kita nak sound piano, bila kita main, dia bunyi piano. Bila kita nak sound gitar, kita main, dia bunyi sound gitar. Kita nak bunyi drum, kita main, dia bunyi drum. So, ada macam-macam muzik. Okay? Sebelum kita go through yang bawah ni, kita tengok yang atas tu. Kita start daripada atas dulu. Supaya you guys tak miss out nanti macam mana. Alright, okay? Okay, the first kali, paling atas sebelah kiri kita ada satu button exit. Exit ni kalau kita nak return balik tu kita punya page sebelum ni ataupun kita punya main page kita. Alright. Lepas tu kita ada file, kita ada edit, kita ada tools, kita ada view, kita ada setting dan kita ada apps. So normally dekat sini a very basic punya orang kata apa menu lah dia bagi. Dia tak bagilah sedetail macam software-software yang lain lah. Dia bagi very simple menu kat sini. Okay. Kalau tengok dekat file ni pun dia ada save dan dia ada publish. Edit ni pun dia ada 3 je. Tools ni pun dia ada 3. View ni dia banyak sikit. Kita nak view kita macam mana dan sebagainya. Dan juga dekat setting ni lah. Kalau kita nak setting kita punya kita punya sound system kita ni macam mana. Normally saya akan leave everything just exactly apa yang memang dah siap ada lah. Alright, okay. Lepas tu, lepas dah kita ada file, edit, tools, view, setting dengan hub ni, kita pergi dekat tengah-tengah ni. Awak perasan tak ada satu perkataan new project?
Perasan saya. Okay, dekat ni project tu kita boleh klik tau. Kita boleh tukar nama. So apa saya nak you guys buat, tukarkan nama you guys. Okay. Okay, saya tukarkan by nama macam ni lah supaya nanti saya ingat. Ini adalah first class saya dengan awak lah. Lepas tu awak boleh press enter kat situ. Lepas dah tukar, boleh tekan enter. Tekan saja mouse. Nanti dia akan setkan. So jadi the next time bila kita nak cari kita punya file, kita tahu inilah nama kita punya working file yang kita save hari tu. Alright, okay. Okay, dah tukar? Dah sir. Alright, dah tukar Alright, okay. So kalau perasan sir, saya dah tukar nama ni, kenapa tak boleh tekan save kat sebelah kanan ni? Kenapa dia tak boleh save sebelah kanan? Siapa tahu? Sebab tak ada audio lagi sir. Yes, betul. Sebab kita tak buat apa-apa lagi. Kita just tukar nama dia je. Dia bila dah kita ada audio tu, barulah kita boleh save. Walaupun kita dah tukar nama, sebab kalau kita save, there was no point. Kenapa? Sebab tak ada apa-apa benda pun yang kita masukkan dalam kita punya track ataupun kita punya timeline. That's why tak boleh save dekat sini. Alright, okay, bagus. Alright, okay. So kita pergi bawah dia pula ni. Okay, bawah ni kita ada icon. Ini adalah untuk kita backward. Ini adalah untuk forward. Ini adalah untuk kita loop. Okay, yang ni loop ni maksudnya dia akan berulang-ulang lah. Dia akan continue looping. Okay, yang ni adalah untuk kita nak cut, tak silap saya. Lepas tu ini adalah kita punya playhead kita. Kita ada rewind, kita ada play, kita ada forward, kita ada record. Ini adalah kita punya timer. Okay, kita punya timer ni maksudnya berapa, kat sinilah kita nak tengok berapa lama kita punya music, berapa saat, berapa minit kita punya music yang kita dah ada dalam kita punya software ni lah. Okay, lepas tu kita ada kita punya key, lepas tu kita ada kita punya speed, dan kita ada kita punya kat sinilah dia punya selang dia. Alright, okay. Lepas tu kita ada metronome kat sini. Kita boleh tekan, kita nak adjust kita punya metronome sound kita. Okay, metronome ni siapa tahu function dia untuk apa? Macam kira beat terusnya. Betul. Macam 1, Okay. 2, 3 macam tu. Betul. Okay, metronome ni sebenarnya digunakan untuk kita kira beat supaya kita tahu kita punya part mana yang kita nak masuk cantik. Dia selalunya dia akan ada bunyi tuk 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 tuk. Jadi kita boleh count. Macam saya tak pakai metronome, saya akan ikut saya punya sound saya sendiri. Macam for example ikut yang ni lah. So this one is 4/4. Kita ada 1/4. Kita ada boleh tukar lagi adjust kat sini kalau kita nak masuk 3/4. Okay, ataupun kita 5/4. Selalu standard dia akan set 4/4 lah. So 4/4 ni kita akan tahu dia akan tapping 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau 2, 1, 2. 1, 2. Dia akan ada gap macam tu. So jadi the next time bila saya nak combine antara instrumen dengan instrumen, saya tahu dia punya beat dia mesti 2 kali kosong, lepas tu baru 2 masuk, ataupun 4 kali beat baru ada kekosongan kat situ. Kita akan tahu kat situlah. Alright, okay. Lepas tu yang sini kita ada gambar speaker ni. Ini gambar speaker, ini adalah kita punya master volume master volume ni, kalau awak tengok dekat bawah ni ada track juga ni. Track ni pun ada volume. Ini ada volume, dekat track ada volume. Kenapa ada 2 volume? Ini adalah master volume. Master volume ni maksudnya kalau kita adjust ni, semua track yang ada dekat bawah ni ter-effect sekali. Kalau macam for example, jikalau saya naikkan tinggi, semua track dalam ni akan jadi tinggi. Ataupun kalau saya turunkan jadi slow, semua track akan jadi slow. Manakala yang dekat kita punya track ni, kalau saya turunkan ni, saya slide ke kiri, okay, saya rendahkan dia, hanya track ni je yang akan jadi slow. Track lain masih lagi sama. Tak ada perbezaan apa-apa. Okay. So maksudnya setiap satu track ni kita boleh adjust kita kat sini. Yang master yang ni, yang kita akan adjust
final nanti once kita dah complete kita punya sound. Alright, okay. So the first level dah settle, second level sampai kita punya playhead dan juga kita punya master volume ni pun dah settle. Alright, okay. Now barulah kita tengok yang bawah dia tu, yang sebelah kiri kita yang kita ada track tu. Okay. So whenever bila kita tekan instrument, dia automatically bagi kita satu track. Okay, yang memang dia dah tulis itu instrument. Okay. Sebelah instrument tu kita ada M, kita ada S. M untuk apa? Siapa tahu? M untuk apa? Mute rasa. Cuba ambil mouse awak letak je dekat M tu. Nanti akan keluar indikator kat situ. Okay. M adalah untuk mute. Okay. S bawah ni adalah untuk solo. Apa tu M? Apa tu solo? Jangan kata, so M tu manual, S tu untuk speed. Bukan. M ni adalah mute. Okay. Function mute ni adalah di mana? Jikalau saya ada lebih daripada 3 track. Saya ada kata, for example, saya ada 5. So, ada 5. So, saya nak dengar 4 je. Saya tak nak dengar yang ni. So, saya tekanlah mute dekat sini. So, jadi bila saya playback nanti, saya akan dengar track-track yang lain kecuali track yang saya mute ni sahaja. Yang takkan berbunyi. Okay. Alright. Okay. Kalau solo pula. Apa beza solo dengan M ni? Okay. Dia function dia sama juga. Okay. Katalah for example, saya ada 5 track. Okay. Saya ada 5 track, saya tengah playback, tiba-tiba saya rasa ada something wrong sound dekat track yang ni. So, saya nak dengar yang track yang ni je. So, apa saya buat? Saya tekan solo. Bila saya tekan solo, bila saya playback, saya akan dengar yang ni sahaja. Yang lagi 4 ni takkan dengar. Mesti awak tanya, sir, kenapa tak tekan je mute 4-4 track tadi tu? Boleh awak tekan mute 4-4 track. Tapi awak kena tekan 4 kali. Yang ni saya tekan sekali je. Solo je. Saya dengar yang ni je. Yang lain saya tak dengar. Itu function solo. Maksudnya solo, kita dengar satu track. Kalau mute, okay, kita akan tutup satu track tu. Kita akan hilangkan satu track tu sahaja. Yang lain kita akan dengar seperti biasa. Alright? Okay? So far semua okay? Boleh? Boleh follow? Boleh follow tak? Boleh, sir. Boleh. Atira okey, Atira? Atira ada? Tak ada. Madia okey, Madia? Boleh. Boleh. Syafiqah okey, Syafiqah? Mana Syafiqah ni? Syafiqah tak ada Syafiqah tak ada. Alright, okay. Ada saya. Oh, ada. Sorry. Lag. Okay, right. Okay. Alright, okay. So, bila kita buka ni, kita ada instrumen Okay, lepas tu awak tengok, dekat sebelah perkataan instrumen tu, dia ada 3 dot tu. Dia ada 3 dot tu. Cuba klik pada 3 dot tu. Okay, once kita klik pada 3 dot, dia akan bagi kita setting lah ataupun option. Yang di mana you guys boleh tukar you guys punya track color. Okay. You guys boleh setkan preset apa you guys nak letak. Okay, preset ni maksudnya effects lah kalau you guys nak masukkan. You guys boleh enable untuk kita buat multi-track recording. You guys boleh move dia naik atas ataupun turun bawah. Ataupun you guys boleh import, you guys boleh duplicate, you guys boleh delete. Right, okay. So, semua option ada kat sini lah. Okay. Yang untuk change track color ni, okay. So, selalunya apa yang saya selalu ajar pada student saya, dekat dalam ni ada banyak color tau. So, kita boleh pilih lah what kind of color. Tapi ada setengah orang ni, dia suka fancy. Oh, track 1 aku nak warna biru lah, track 2 aku nak warna ungu lah, track 3 nak warna hijau lah dan sebagainya kan. Okay. Selalunya apa yang kita orang akan buat dalam music punya industri, kita akan marking. Maksudnya kalau merah, semua music sahaja. Kalau biru, voice sahaja. Kalau ungu, kita akan letak audio sahaja. So maksudnya kita ada marking. So bila tengok track merah je, okay, kita tahu ini semua adalah music instrument. Bila tengok biru je, okay, ini semua adalah voice.
Kalau tengok ungu je, maksudnya ini kita tahu ini adalah audio ataupun outside punya audio. Itu cara kita marking. Bukan macam waktu aku nak buat belang-belang lah. Merah biru, merah biru, merah biru. Ataupun dia daripada kedah, di apa hijau kuning, hijau kuning, hijau kuning. Alright. Okay. Tak semestinya. Alright. Okay. Itu function tu ada dekat sini lah. Alright. Okay. So yang bawah ni kita punya volume slider. You guys boleh adjust, you guys nak rendahkan ke ataupun yang naikkan. Sebelah si dia ni you guys akan nampak ada satu knob ni, knob button ni yang dikenali sebagai L dan juga R. Okay, L dengan R ni adalah stands for left and right. So sekarang ni dia letak in the middle, maksudnya bila kita dengar balik nanti kita akan dengar kedua-dua belah telinga kita ada sound masuk. Okay, kalau kita tune dia, kita tarik, kita konarkan dia ke sebelah kiri, maksudnya dia akan keluar sound tu dekat speaker sebelah kiri sahaja. Ataupun kalau kita tekan kepada R, right, kita tarik dia punya knob tu, kita pusingkan sebelah kanan, maksudnya dia akan keluar pada speaker kanan sahaja. Alright, okay. So far semua okay? Yang ni, yang saya dah terangkan tadi? Okay, sir. Semua okay? Alright, okay, cantik. Okay, sir. alright, okay. So, bila kita dah ada kita punya first track ni, awak nampak lah, awak akan nampak ada macam kata-kata graf ni. Kata-kata graf ni, awak akan nampak je Yang ni macam gelap sangat ni. Jap. View. Okay, saya pakai yang ni lah. Tak best. Alright, okay. So, awak akan nampak macam kata graf ni. Nampak tak kata graf yang putih-putih ni kan? Kata graf putih-putih ni. So, dekat sini lah ada kita punya playhead. Yang ni kita panggil playhead ni. Yang ada satu line ni. Tiba-tiba ada 3 segi dekat atas itu. Ini kita panggil playhead. Benda ni lah nanti bila kita tekan play nanti dia akan jalan. Dia akan play semua music yang ada dalam kita punya timeline. Alright. Okay. Boleh? Boleh, sir. Okay, jap. Boleh, sir. Oh, semua putih. Alright. Okay. So, now mari kita tengok yang bawah ni. Okay, yang bawah ni adalah kita punya instrumen yang telah diberikan. Kalau tengok kat sebelah kanan ni, dia ada 2 tab kat situ. Satu instrumen, satu mini device. Mini device ni adalah di mana, macam saya bagi tahu tadi lah. Kita punya keyboard. Yang synthesizer yang jual kat kedai tu. Okay. So, jikalau awak ada benda tu, awak boleh connectkan menggunakan USB, direct daripada keyboard, masuk kat komputer awak. So, bila tekan list kat sini, nanti dia akan keluarlah mini keyboard tu. So, maksudnya you guys tak payah tekan menggunakan mouse one by one dekat atas skrin ni, tapi tekan pada you guys punya sanitizer pula. Sensitizer tu dia akan detect secara automatically. Alright, okay. So kalau perasan dekat instrumen ni, dia dah set situ grand piano. Dan kalau tengok dekat tengah-tengah ni pun dia dah setkan situ grand piano. Maksudnya sekarang ni kita berada di music ataupun di sound grand piano. So dekat bawah ni kita ada black dengan white punya key. Dia dah remark situ siap-siap. S, D, G, H, J, L, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 0. Bawah tu Z, X, C, V, B, N. Semualah. So apa yang perlu buat, awak tekan je pada keyboard komputer awak based on pada awak punya gambar dekat atas skrin awak. Okay. So macam for example, jikalau saya tekan N dengan M. Okay, pada saya punya keyboard, dia akan keluar bunyi Okay, kalau saya tekan S dengan D. Okay, sekarang ni cuba try. Tekan dulu tengok. Ada siapa-siapa yang tak jadi tak? Cuba dulu.
Okey, boleh? Boleh? Ada siapa-siapa yang tak boleh? Bunyi tak keluar? Boleh sir. Semua boleh? Boleh sir. Boleh Alright, Alhamdulillah. Ada tak siapa-siapa yang tak jadi? Semua okey Alright. Okay sir. Okey, cantik. Alright, okey. Itu adalah grand piano. So bila ada grand piano, you guys ada 10 finger, you guys boleh main lah. You guys punya tu macam mana. Dan you guys boleh tukar dia punya ni, octave ni. You guys nak upkan dia. Okey, kalau kita naikkan, dia akan jadi lebih nyaring. Kalau kita turunkan ke bawah, okey, dia akan jadi lebih deep lah. Lebih ke dalam deep. Kalau for example. Alright, okay. And then dia bagi tahu kat situ kalau you guys nak sustain, you guys kena tekan ni lah. Space bar. Sorry. You guys kena tekan enter ke shift? You guys kena tekan shift. Bunyi tu akan jadi panjang tau. Sustain tu maksudnya bunyi tu akan jadi, dia akan lambat habis. Kalau saya tekan ni, dia pendek. Kalau saya tekan shift, saya tekan key. Okay, itu sustain lah. So awak tekan shift dekat situ. Alright, okay. So dekat sini kita boleh play lah sampai kita punya huruf P kat sini. Kalau P ni memang jadi nyaring lah. Okay. So apa yang student-student saya suka buat adalah dia pergi cari notes dekat internet. Okay, lagu Twinkle Twinkle Little Star ke Happy Birthday ke, dia follow je balik notes dia sama je. Dia tak ada beza, note dia sama. Okay, so notes dia sama, so dia main, dia dah akan dapat music kat situ lah. Alright, okay. So saya tunjuk dulu, lepas ni you try. Okay, pergi dekat sebelah kiri ni, nampak kat sebelah kiri kan ada instrumen. You guys nampak dia tulis grand piano. Klik pada grand piano, dia akan bagi you list of all those orang kata apa, music yang ada lah. So ada drum kit ada. Drum kit pula ni dia terbahagi bermacam-macam jenis drum kit yang ada. Drum pad pun ada. Gitar, akustik gitar ada. Gitar elektrik pun ada. You guys boleh pakai what kind of guitar you guys nak. Keyboard, piano, synth key, lepas tu synth lead dan juga synth pad. Okay, percussion, bell, clap, electro plug. Lepas tu kita ada marimba, steel drum, macam-macam kita ada dekat sini. Okay. Katalah for example, saya ambil satu, saya ambil drum dekat sini. Saya ambil drum kit, saya ambil rock drum kit. Bila saya ambil rock drum kit, dia akan tukar kepada ni. Nampak ni? Dia akan tukar kepada drum punya orang kata apa, visualize, visual dia, supaya kita takkan tahu drum kit ni macam mana. So bila saya tekan P, okey, bawah ni adalah untuk saya punya ni U, okey, dan saya punya G. Okey, S adalah untuk saya punya kick. Okay, so you guys boleh pilih what kind of music instrument yang ada kat sini. Satu lagi, saya ambil gitar elektrik. Maybe saya ambil gitar elektrik. Okay, classic metal gitar elektrik. Okay, so okay. Okay, saya naikkan lagi.
Okay, itu adalah gitar elektrik. Alright, okay. So dia ada macam-macam lah. Kita ada keyboard, tadi kita ada satu ni, yang ni. Ini adalah drum pad. Drum pad. So drum pad ni adalah yang untuk the new punya lah, macam EDM tadi. So katalah for example saya ambil EDM kit, saya tekan, dia akan bagi saya macam ni, nombor V semua dah ada. Kalau you guys nak main yang dalam bentuk EDM. Okay, terpulang pada you guys. Okay, now saya bagi you dalam within 5 to 10 minutes. Okay, cuba try out all the instrument yang ada. Okay, just try play. Jangan risau, dia tak akan crash, dia tak akan apa-apa. Try je, try. Kita ada percussion, kita ada kita punya basses, kita ada kita punya drum kit, kita ada kita punya gitar, kita ada kita punya keyboard. Cuba try dulu. Alright, okay, boleh? Cuba try dulu
Right, semua okey? Okey sir. Yes, sir. Ada masalah tak? Tak ada. Tak ada okey Alright, okey. Saya rasa itu saja untuk kelas kita pada petang ni. Okey. So by the meantime, mintalah siapa-siapa yang belum register untuk register dulu. Link saya dia bagi dekat chat room tu. Okey. Lepas tu, lepas dah register, cuba play around dengan instrumen tu dululah. Okey. So nanti untuk next kelas nanti baru saya akan ajar you guys macam mana kita nak play some music dan kita nak buat record nanti. Alright, okey? Boleh? Alright, okay. So pada mana-mana nanti risau, mana-mana yang terlepas awal tu nanti saya akan upload kita punya recording, kelas recording dekat dalam kita punya Google Classroom. So nanti you guys boleh playback balik lah dekat situ nanti untuk you guys tengok. Alright, okay. Oh, Khalif dah tekan-tekan dah tu. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa, saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Sama. Terima kasih, sir. Sama. Salam. Terima kasih, sir. Sama. Terima kasih, sir. Sama. Thank you, sir. Thank you.